على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. وبعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وبعد، فهذه رسالة مشتملة على أصول الدين المسمى أصول التحقيق. InsyaAllah kita nak sambung ni. Kata Musannif Muhtala, wa ba'du, fahadhihi risalatun mushtamilatun ala usulid dini al-musamma usulat tahqiqi. Dan ada pun kemudian daripada itu, maka ini kitab yang ada pada cadangan pengarang dalam fikiran dia yang dia nak tulis. Itulah rujuk kepada ini. Pasal kita artikan makna macam ni, jika andai kan dia nak mengarang ni, kitab memang tak tulis lagi, tapi semua yang dia cadang nak tulis dah ada dah dalam idea dia, ilham dia, cadangan dia. Itulah yang ditunjukkan ini. Ini yang ada dalam cadangan akal musannif untuk dia nak mengarang kitab ni, suatu risalah. Risalah ni risalah usul tahqiq. Risalah usul, faham usul sini masuk digenaki usul sini tauhid. Tahqiq, kemas. Maksudnya risalah nak membicarakan ilmu tauhid dengan kemas. Kalau ambil asal bahasa, usul jamak daripada aslun, aslani usul. Risalah umbi ataupun asal, teras untuk kemas. Itulah kalau ambil bahasa lughah. Macam mana nak kemaskan ilmu tauhid? Boleh itafat dengan makna lam usul tahqiq, usulun litahqiq. Dia terjemah tu artinya persuruhan yang melengkapi ia atas pohon agama. Kalau ikut dia nak terjemahkan usul tahqiq tu, artinya risalah ni rasalah Allahumma salli ala sayyidina persurahan yang melengkapi atas pohon agama. Sama juga jalan kuning pun yang tu tak. Jadi risalah ni nak bicara usul tahqiq
Asal makna rasalah tu utus, hantar. Jadi maksud dia di sini, dia tulis ni pesuruhan yang melengkapi. Dia nak buat satu risalah. Risalah ni adalah perkara yang disuruh. Macam tu kau nak bagi syarah, bagi nak betulkan terjemah dengan apa terjemah masuk Arab kan. Yang dia tulis ni perkara yang memang disuruh, yang suruhan dia nak tulis ni yang melengkapi ia risalah ni atas pohon agama. Masuk pohon agama ni usuluddin lah perkataan yang kita sebut. Jadi apa yang ditulis ni satu risalah yang diperintahkan untuk kita nak belajar, dan apa yang disuruh ni terkandung dalam dia, antara isi kandungannya pohon agama, bab tauhid. Sabda Nabi SAW, awaluddin ma'rifatullah. Terjemah asal, pertama-tama agama itu mengenal Allah. Kataan awaluddin ma'rifatullah ni, kalau tak ada, katalah kalau kita semak tak ada hadis sekalipun, pasal ada orang kata yang ni bukan hadis kan? Yang ni ada perkataan ulama, kalau tak ada sekalipun, ada sebahagian saya ngaji guru dia kata, kalau tak ada dengan lafaz pun sabda Nabi ni dengan makna. Makna yang ada daripada sabda Nabi awaluddin ma'rifatullah. Pasal ambil faham daripada makna Rasulullah ni, bila dia datang, antara mula-mula sekali perkara dia ajar, dia kata fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi bila fa'lam tu, ketahuilah oleh kamu, Rasulullah pun awal-awal kenabian, kerasulan dia, bahkan semua Nabi Rasul, mula-mula datangnya mereka ni untuk menghadap manusia ni, setelah dapat wahyu, mula-mula sekali dia ajar adalah la ilaha illallah. Jadi apa kandungan la ilaha illallah ni? Kenal Allah. Jadi dia datang ni sebagai Rasul ni bawa apa? Bawa din. Jadi apa awaluddin? Kenal Allah. Jadi kalau tak ada pada lafaz sebut awaluddin ma'rifatullah pun, makna apa yang disabda oleh Rasulullah, nak apa, nak faham agama mula-mula sekali, dengan itulah kita jadi orang agama ni, kenal Allah. Itu antara sikit, kalau nak tanggung, kalau yang tu kalau kita semak hadis jumpa tak jumpa. Cuma ulama dulu atas kita punya kaedah pula baca kitab macam ni, dia tak sebut riwayat, dia tak sebut apa kaedah. Ulama kita belakang ni memang dia tulis itu. Tangguh ni dia terima daripada guru dia, atas amanah guru yang dia sebut yang ni adalah sabda Nabi, ambil dengan mulut ke mulut, sekalipun tak bertulis. Memang ada hadis sabda Rasulullah sebut macam tu. Yang ni pun kaedah kita mengaji, pasal kadang-kadang hadis ni tambah zaman ni, orang kata semak-semak hadis tak jumpa. Kaedah kita, hang tak jumpa punya pasal era, tak semestinya apa yang datang daripada Rasulullah tu semua ditulis. Yang tu, apa yang ditulis, bahkan yang ditulis pun Allahumma salli wa sallim ala apa saya nak sebut ni, bahkan apa yang ditulis tu, kalau kata sabda Nabi pun bukan semua yang ditulis tu semua yang pernah disabda oleh Rasulullah. Jadi taklah dengan kita kata tak pernah jumpa dalam kitab-kitab yang menghimpunkan semua sabda Rasulullah ni, apa yang disebut yang ni tak ada tertulis dalam tu, yang ni sebenarnya tak ada hadis. Nak tuduh tu nanti saat. Macam ulama kita ni selalunya setiap apa yang dia nak sadar kepada Rasulullah, tambah kita tanggung atas kata mereka ni amanah, orang yang jujur dengan ilmu, selalunya takkan dia akan sebut sesuatu melainkan dengan ada sandaran tempat dia ambil. Di atas tanggung kita mereka ni memang orang amanah dengan agama.
Tambah pula saya mengaji pun ada guru yang bila sebut bab-bab macam ni, dia tak syarah pun macam saya ni, dia baca gitu, awaluddin ma'rifatullah ni sabda Nabi, sudah gitu, sebut gitu ya. Saya sebut macam tadi pun pasal nak tahu atas jalan wajah orang ni, sebut tanya sanad riwayat apalah. Kitab-kitab pun ni pun tak ada ditulis takhrij, ambil mana. Kaedah kita di atas kita belajar dengan yang ni, kita berguru dengan dia, kita faham guru ni betul, kita ambil daripada mulut ke mulut, dan memang dia ajar tu pun memang isi kandungan pun inilah ajaran Nabi SAW kat kita mula sekali. Atas ambil mula-mula pada ajaran Nabi Rasul ni memang nak kenalkan kita dengan Allah, memang awaluddin ma'rifatullah. Yang ni pun kalau orang tanya, kalau awal agama kenal Allah Ta'ala, akhir agama kenal apa? Kena agak soalan tu tak? Awal-awal agama kenal Allah Ta'ala, untuk akhir agama apa dia? Bahasa lain antara Tok Guru kita disebut awal agama kenal Allah Ta'ala, akhir agama capai Allah Ta'ala. Tu bahasa dia lah. Pasal saya kata gini, awal kahwin kenal dulu, akhir kahwin dapat anak, contohlah kan. Itu akhir kahwin. Apa nak sebut ni? Awal makan beli barang, akhir makan berak lah. Awal bahasa itu tu, nak kata hasil tu kan? Dah proses. Cuma bila bab makan macam tu lah hasilnya. Cuma bila bab agama ni, bila dah kenal orang Ta'ala, pergi mana? Capai orang Ta'ala. Okay. Kalau kata capai tu dapat apa? Dia akan jadi takwa. Takwa apa? Zahir takwa, batin takwa. Tu akhir agama. Satu kalau tengok ngaji agama macam tak ada agama, kasarnya. Jaga tu maksudnya tak capai tu. Maksudnya tak sampai maksud. Tak sampai maksud. Pasal orang yang kalau dia faham agama, dia kenal Allah Ta'ala, faham dia siapa, Allah Ta'ala siapa, mesti akan jadi sesuatu kat dia. Itulah kalau bahasa mudah. Baik. Jadi kalau atas kata awal agama kenal Allah Ta'ala, jalan nak kenal ni macam mana? Jalan nak kenal. Maksudnya memang awal agama ma'rifatullah, jalan nak kenal. Itu yang ada ulama' kita bahas bab ni. Antara jalan nak kenal apa? Nazar. Apa nazar ni? Kena perhati, kena tilik, kena pandang, kena fikir. Tu jalan nak kenal. Sebab Allah Ta'ala kita tak boleh kenal macam mana kita kenal makhluk. Kenal makhluk ni kena tengok, kena tengok zat dia. Allah tak boleh tengok zat dia, tapi kita boleh kenal dia macam mana? Kaedah dia nazar. Istilah nazar ni apa? Fikir, istidlal. Ada kaedah penakkulan akal, untuk dengan itu kita boleh faham, boleh idrak, boleh ihsas Allah Ta'ala, boleh sedar Allah Ta'ala, boleh kenal Allah Ta'ala. InsyaAllah memang ke depan ni akan cerita macam tu. Memang itu pun antara diajar oleh ulama-ulama kita. Macam tu, itulah juga antara yang diajar oleh tutup guru kita. Isyarat Quran, hadis, kesimpulan dia memang macam ni. Apa dia? Tiada jalan lain untuk kenal Allah Ta'ala melainkan dengan nazar. Jadi kalau itu, kenal Allah Ta'ala dulu ke nazar dulu? Nazar dulu ada, baru kenal. Boleh. Untuk apa wajib awal sekali? Nazar, fikir. Dengan cara ulama kita ajar nanti, insyaAllah dia akan sebut, fikir kenal Allah Ta'ala dulu ke kenal Allah Ta'ala dulu? Istilah ulama, kenal. Sebut kenal. Tapi jalan nak kenal dia nazar, yang tu tak disebut sebagai awal. Yang tu alat untuk hasil kenal.
Allah, macam mana nak sebut bahasa. Disebut kata makrifah Allah ni adalah perkara yang mula-mula sekali awaluddin. Pasal apa? Pasal matlamat dia untuk kenal. Pasal tu disebut dia pertama sekali. Sedangkan kalau tengok kita punya proses belajar, kita bukan belajar mula-mula kenal Allah Ta'ala dulu. Kita belajar alif bata dulu. Belajar balik alif bata dulu, baca Quran dulu. Tak belajar ilmu tauhid dulu. Belajar alif bata, belajar baca Quran, untuk belajar wuduk dulu, masuk kencing dulu. Kenal ayah benda, kenal ni matahari, ni bulan, ni mak, ni bapak, ni abang, adik, kakak. Mana ada makrifatullah? Tak ada pun. Tu ulama sebut yang memang besar matlamat kena faham untuk jadi din makrifatullah. Tu yang lain tu alat-alat, benda-benda muqaddimat untuk makrifatullah. Pasal tiba-tiba nak boleh ajar kena Allah Ta'ala tak boleh. Boleh. Mesti kena, kalau sebut dengan misal Allah. Kalau kita belajar alif bata, kalau kita bahasa katalah mengaji Quran, okay, nak belajar Quran, kalau kita buat apa? Pergi ngaji Quran. Tapi bukan ngaji Quran, belajar alif bata, belajar makhraj huruf, belajar surah, sifat huruf. Tak belajar pun Quran lagi. Memang apa belajar tu nama dia belajar Quran, tapi makhraj huruf, sifat huruf, hukum hakam, maknanya nun, mati, baris, apa semua tu, yang tu apa? Yang tu adalah dipanggil syarat mukaddimat untuk boleh faham kepada mengaji Quran, untuk boleh sampai kepada mengaji Quran. Yang tu dipanggil wasilah untuk dapatkan maksud. Jadi atas awaluddin ma'rifatullah, ma'rifatullah ni maksud, nazar, semua ilmu lain yang kita belajar tu untuk boleh dapat ma'rifatullah, itu dipanggil wasilah. Wasilah itu sekali lalu tengok hal yang ada satu ulama kita ajar kat kita. Khasnya zaman kita kalau mengaji, ulama-ulama dulu pun kadang tak ajar pun bab ilmu tauhid dengan istilah mengenal tu, tapi dia ajar apa tu? Dia ajar hafal dulu. Ada yang ajar hafal dulu, ajar baca dulu. Baca dulu. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi disebut awal ni pasal apa? Pasal tu matlamat. Awaluddin ma'rifatullah tu matlamat din ni ma'rifatullah. Kalau ada yang memang awal-awal kecil-kecil lagi, ajar awal-awal dah daripada kecil apa? Tuhan kita Allah. Celik mata je ajar Allah. Oh ni memang hakiki sungguh. Ada orang macam tu. Saya tak lalu prosesnya tu. Tapi kalau kita faham ulama-ulama kita dulu, barangkalinya ada yang macam tu. Sebab kita tak dapat. Kita nak sebut macam mana? Saya sebut saya lah kan. Dengan apa yang berlaku, apa yang disebut, saya syarahan sekali lalu tadi itu pun syarahan para ulama kita juga dengan apa yang realiti itu berlaku kat kita. Tapi nak tunjuk kita ada orang memang, orang yang memang kanak-kanak, daripada kanak-kanak zaman ni besar-besar tu dibesarkan dalam keadaan apa dia mula-mula sekali ma'rifatullah. Awal-awal tu makanlah rezeki orang Ta'ala bagi, makanlah dengan baca bismillah, berjalanlah dengan bismillah. Allah yang bagi kita sampai, Allah selamatkan kita. Ada benda takut, ya Allah selamatkanlah kami. Rupanya memang dah awal-awal lagi dah diajar, walaupun tak kenal alif bata, baca Quran tak reti, hidup tu dah hidup kenal Allah Ta'ala, siap dah. Nak kata ada ke masyarakat kita, umat Islam yang diasuh macam tu, kalau faham dengan apa sabda Nabi tu, ada lah. Cuma zaman sahabat mula-mula faham tu pasal dia orang ada yang ummi apa satu hal, tapi Rasulullah bukan ajar baca Quran dulu ke tak? Bukan ajar hilangkan buta huruf dulu tak? Yang tu pasal ajar pun orang dewasa, ajar pun orang yang dah orang ada akal, orang mukallaf, baligh. Jadi nak ajar apa? Ajar kena Allah Ta'ala dulu. Jadi ajar berfikir itu wasilah.
Okay, lalu tu kita yang daripada kecil ni macam mana nak ajar pun makan, minum, istinja apa dulu, tiba-tiba sebut Allah Tuhan kita, nisbah nak sebut boleh, tapi untuk dia nak hadam Allah ni ilah, kadang tak hadam lagi. Jadi nak sebut kata yang tu, yang ada sebagian ulama mereka ni berbeza pandangan dan pendapat untuk menunjukkan apa dia benda yang paling awal sekali. Tapi berdasarkan kalau atas perkataan ni sebut kata awaluddin ni ma'rifatullah, yang ni lah masyhur kita dengar ulama sebut, disebut ma'rifatullah tu sebagai awaluddin siapa? Maksudnya matlamat din Allah, ma'rifah Allah. Satu dia sebut dia sebagai awal, dan dia adalah maksud, dia adalah tujuan, matlamat, objektif. Yang lain tu wasilah. Okey, lalu ni tu. Baik. Jadi yang wajib atas kita nak kenal adalah makna makrifah itu. Baik. Dah faham tu, dia nak bagi definisi sikit. Makrifah Allah, kenal Allah ni macam mana? Selalu orang sebut bahasa yang kadang kita dengar allergic sikit apa dia? Makrifat. Jaga sikit. Bahasa makrifat ni zaman ni orang salah guna syarahan itu kan. Macam mana pun kalau nak makrifat, balik pada takrif ni, makrifat, ilmu makrifat, hakikat, tariqat, syariat. Kadang sebut sedap ya, syarah ikut dan dia. Baik, mana makrifah itu artinya, terjemah makrifah tu mengenal, tu terjemah. Maksudnya ni, tarikh dia i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Saya dua apa yang dalam kepala, al jazmu mutabiq lil haqq an dalil. Ini apa dia sah belaka makna apa dia makrifah? Mesti i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Jadi kenal ni, apa maksud kenal? Untuk nama makrifah ni 3 syarat dia. Artinya simpulan yang putus. Itu terjemah bagi i'tiqad jazim. Jadi kenal ni kalau dalam bab tauhid, kenal dengan mana i'tiqad. Bukan kenal dengan mana tengok, dengar, sentuh, bukan. Kenal tu i'tiqad, dan untuk i'tiqad nanti ada syarahan bab dia, faham, reti. Dan bila i'tiqad dia bab hati. Dia terjemah ni simpulan. Pasal apa? Pasal dengan apa kita tengok, kita perhati, kita reti, kita faham, dengan tu dapat yakin, tu nanti kita buat kesimpulan. Yang tu kot bahasa dia. Pasal dia ada bahasa isti'arah macam ni kalau kita ngaji bahasa Arab. Nak cerita apa tu? Tentang i'tiqad tu, selalu kita sebut akidah kan? Sebut akidah. Akidah ni apa? Kalau asal bahasa Arab daripada aqadah, mana ikat. Akidah fa'ilah dengan mana ma'qudah, yang diikat, yang disimpul. Apa benda nak diikat? Akidah nak ikat lagu mana? Dia ada satu kiasan bahasa yang dipanggil isyarah. Asal ayat dia macam ni. Pegangan kita, fahaman kita, yakin kita ke orang salah ni diumpamakan seutas tali yang disimpul. Maksudnya diikat dengan ketul untuk menunjukkan apa dia perkara yang perlu dipegang, diambil dengan jitu dan tepat. Tu dia punya wajah syabah dia. Jadi bab apa yang kita kena beriman ni umpama macam tali yang disimpul. Macam itulah kalau bahasa tu. Tentu dipanggil i'tiqad, akidah tu. Allah SWT. Contoh macam mana? Allah ada dia sedia. Allah baqa,
contoh nak sebut kan, seketul tu. Jadi yang tu buat satu simpulan tu, tepuk. Jadi seolah-olah macam tali ni asal dia lurus. Macam mana nak menunjukkan kata dia ni kemas? Ikat. Ikat tu. Satu ikat, dua ikat, tiga ikat, empat ikat, lima ikat. Asalnya seutas tali, serupa. Din ni satu untuk ikat. Untuk nama din mesti ikat, simpul. Bab ketuhanan satu, buat bahasa mudah dah. Rasul satu, Syamiyat satu. Bab ketuhanan tu apa dia? Bab wajib apa dia? Satu. Ni dia punya ikatannya macam tali, ni kemas dia. Jangan duk buka-buka lah. Tu bahasa-bahasa ulama kita ni, bahasa yang digunakan untuk kita hadam betul-betul tu dalam bahasa dia. Itu yang dia terjemahkan, i'tiqad jazim ni simpulan yang putus. Putus tu dengan mana tak berganjak, bukan putus tu ambil pisau kerat. Dikatakan simpulan pasal saya sebut tadi, pasal dia ada makna istiarah macam tali. Saya buat misal, kalau tak faham tu dengar sekali lagi. Nak sebut istiarah. Allahumma salli. Nak pandai matematik kena hafal CP. Hafal CP ni tangga nak pandai matematik. Tangga. Hafal CP tangga. Mana tangga? Macam tangga. Dari sudut dia ada step by step. Dengan sebab dia boleh sampai ke atas. Tu tangga. Tu apa tu? Itulah dipanggil isti'arah. Ada pelajaran dia, cuba saya nak bagi satu bandingan yang dia kata isti'arah tu. Jadi dia ada satu analogi yang dibuat perbandingan untuk dilihat apa ciri persamaan dia dan dihubungkaitkan dengan bahasa. Contoh ni, hafal CP, tangga nak pandai matematik. Ada bahasa lain, cuba cari tak? Saya nak cari ni dia slow sikit. Contoh dah bagi tak? Kalau cerdik boleh jumpa tu. Nak faham apa tu? Nak faham simpul dengan putus tu. Simpul. Dah simpul. Putus pula. Apa sahaja. Ada? Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Yang tu kalau bahasa Arab dia panggil kinayah. Isti'arah ni dia mesti tasbih. Saya lelaki. Macam mana? Dia berjalan kaki ayam. Bukan tiga depan satu belakang. Tak ada lapik, tak ada alas. Tentu. Tu yang kaki ayam. Dia berjalan macam kaki ayam, tak ada lapik tu yang dia berjalan kaki ayam. Boleh. Siapa sebut kaki ayam? Tak ada lapik, tak ada selipar. Dia ni mai ni macam rusa masuk kampung. Masa bila nak tumbuh tanduk kaki empat? Bukan. Apa dia? Perak tu. Buat kerja macam lipas kudung. Tu semua tu isti'arah tu. Tasbih lah. Isti'arah tu. Khas ngaji tu suku. Saya sebut itu untuk bagi faham. Kenal Allah Ta'ala ni, kenal ni i'tiqad jazim, simpulan yang putus. Simpulan tu kan. Lagi faham ke?
Buat kerja lipas kudung. Masa bila pula tumbuh sesungguh jadi kipas? Bukan tang tu. Bukan tang tu. Tang mana tu yang lipas kudung? Tang kelang kabut tu. Bukan kaki 6 kan. Ni i'tiqad ni simpulan. Simpul macam mana? Tak. Jitu kemas tu. Itu lah. Kalau tali, kalau bersimpul dia kemas. Nak sebut macam mana? Allahumma salli alaihi. Dan tali pun kalau kita tengok tali ni, kalau macam tali rapiah, dia tak kuat berbanding tali yang dia bersimpul. Saya nak cerita tang simpul dulu, tang simpul tu. Yang dia bersimpul tu dia nanti jadi 3-4 urat dia jadi berjalin tu. Simpul 3-4 urat berjalin pula. Boleh faham saya sebut apa? Tak faham. Tak faham pula. Nak pergi faham simpul tu kan. Kalau contoh saya sebut tadi, seutas tali. Bekas. Kalau nak masuk macam tu sah juga. Kalau kita sebut nanti pelajaran ujung kita jumpa simpulan iman. Apa nak simpulan iman? Iman ni diibarat macam kayu, batang kayu, apa benda yang asal ini berungkai-ungkai banyak-banyak. Lepas tu ambil tali ikat. Yang tu pun makna macam tu lagi senang rasanya daripada makna tali seutas. Jadi simpulan ni dengan mana dia ada banyak benda, lepas tu ambil tali ikat. Berkah. Tambah pula berkah banyak kali. Tu simpul. Dan simpul pula simpulan yang putus. Putus tu dengan mana? Tak berganjak-ganjak, tak boleh nak buka lah. Itu putus. Bahasa kita pakai putus kan ni. Putus dengan mana? Tak akan berganjak. Mahkamah telah memutuskan, kerajaan telah memutuskan PKPB. PKP. Benda tu lainlah, tak mau syarah tu. Bila dia putuskan ni maksudnya tak ganjak, tak tukar keputusan dia macam tu. Itulah maksud putus tu. Simpulan putus maksudnya benda banyak-banyak ikat ni, ikat yang putus. Maksudnya apa? Tak ganjak lah. Itu lah. Bekas ni maksudnya ikat kemas-kemas, pegang elok-elok, tak buka lah. Kalau bahasa moden, kot tak pakai bahasa simpulan lah, panggil apa? Skru kemas-kemas, petri elok-elok. Tu bahasa lah ni petri bang, petri. Apa lagi? Sil elok-elok. Surat tu ambil tutup gam cop mohon. Jangan dah buka lah. Tu contoh. Nak cuma surat buka tu, tapi nak kata putus tak akan berganjak tu, itulah nak cerita putus tu. Jadi kalau ambil makna simpulan tu dengan makna macam bekas kayu tu, rasa lagi senang untuk faham. Jadi simpulan, jadi mengenal Allah Ta'ala ni, dia lah i'tiqadun jazim. Nak cerita i'tiqad tu, saya i'tiqadah, maksudkan mana aqadah, pegang. Jadi itu yang diterjemah simpulan, ibarat macam beberapa perkara, lepas tu nak kemaskan dia, asalnya berasing-asing, ikat, kemas, jadi satu. Itu yang atas nama bahasa jadi satu tu, yang ada istilah ta kat belakang, aqidah. Ta tu ada ta dalam kaedah bahasa Arab kita belajar ni, nama ta lil wahdah. Kalau dorbun pukulan, dorbah satu bulan. Namlah seekor semut. Jamrah satu lontaran. Tu jamratul aqabah. Jamrah. Tiup sangkakala malaikat Israfil tiup, nafkhah. Satu tiupan. Saya nak cerita bahasa tu, saya nak carah simpul tu kan. Simpul tu. Jadi nak kata mengenal ni apa? Dia simpulan yang putus. Jadi ada banyak perkara kita kena mengaji dan faham, dan dia tu
Kita kena pegang kemas-kemas, ikat, padu, jangan duk buka-buka dah. Hak ni nak kata kenal ni. Pasal bila kenal orang salah, mestilah ada beberapa perkara yang kita kena ngaji faham nanti. Lepas tu pegang elok-elok, putus tu maksudnya tak akan ganjak dah daripada pegangan ni. Tu itikad. Satu ngaji ni kadang dia payah, dia tahu nak payah istilah-istilahnya, nak ambil faham betul-betul maksud tu. Baik. Jadi untuk nama makrifah ni kenal dengan mana simpulan yang putus. Maksudnya ada apa disebut item-item, macam tu kot bahasa moden ni. Ada item-item yang kita kena belajar bab ketuhanan, bab kerasulan. Kalau atas terkenal Allah, ada item-item bab ketuhanan, wajib dia, mustahil dia, harus dia. Ada item-item ni yang kita kena belajar, faham elok-elok, reti elok-elok, pegang elok-elok, jangan duk ganjak-ganjak dah. Tu. Tu mana simpulan yang putus. Ya. Jadi kalau ada perkara yang belum putus, yang tu tak panggil simpul, tu belum kemas, belum ikat, tu ikat. Tu longgar. Itu longgar. Yang tu tak cukup syarat untuk panggil akidah. Satu contoh saya sebut. Yang tak bagi akidah, macam mana contoh? Wahabi, bukan ada akidah. Memula kata Allah kat langit. Usik ke langit, dia pergi ke arah. Usik orang Ta'ala tahu tempat. Allah bukan duduk di arah, Allah atas arah. Atas arah. Usik lagi ke atas arah tu, atas ni atas. Atas tu atas, dah atas lagi. Apa faham? Apa faham? Tak ada akidah. Goyang. Lepas tu dah lah duduk atas, waktu 1/3 malam turun pula ke langit dunia pula. Macam Allah duduk di arah ya, turun pula, tak ada hadis kata naik balik. Macam betul kan? Kan nampak? Kan kelang kabut tu, kan kelang kabut. Maksudnya dia bukan ada akidah. Maksudnya dia tak ada benda jitu dia nak pegang. Hukum hakam fik. Dia sebut macam tu. Mula sebut bidah, gelai, dah tak bidah. Saya sebut tu, saya panjang kedebuk dia orang ni. Khas nak sebut akidah tu. Lepas tu kita ada mustahil Allah tempat. Siap. Untuk Allah Ar-Rahman Al-Arsy Istawa, memang ayat Quran. Jata akidah kita simpul, kemas tu. Apa dia? Ada item kita belajar dah bab ketuhanan. Ada yang layak, ada tak layak pada dia. Mengistilahkan kata dia berada, dia duduk di arah, tak betul. Itu kan akidah kita. Istiwa tu akidah kita. Sabit Al-Quran, sabit istiwa ala arsh. Tapi apa istiwa tu, mengertikan dengan mana ada, dengan mana duduk, itu kan akidah kita. Itu bukan simpulan kita punya pegang dalam item-item bab ketuhanan. Tak, subhanallah. Sekali lalu sebut itu. Jadi yang tu tak boleh jadi ikatan, tak boleh simpul, tak boleh. Pasal apa? Pasal bukan pegang Allah duduk utara. Pasal mana duduk pun tak ada dalam istawa. Istawa bukan duduk. Yang ni yang ayat-ayat yang selalu kena kencing dengan Wahabi. Kita pergi ke Wahabi sikit. Pasal apa kena kencing dengan Wahabi? Dia sebut Ar-Rahman Al-Arsy Istawa, dia terima Allah Ar-Rahman duduk di atas arah. Pergi. Sedangkan istawa bukan mana duduk. Istawa bukan mana berada. Istawa bukan mana istaqarra. Istawa bukan mana jalasa. Ya. Apatah lagi nak sebut istawa ada banyak makna. Kalau dia nak ambil mana jalasa, katalah dia hurai, dia kata ada makna jalasa, ada makna istaqarra. Itu di atas kata makna dia yang banyak dia ambil itu. Kenapa gaduh pergi ambil makna tu, tak ambil pergi makna lain? Memang macam tu ke makna dia? Itu kan yang atas kata kalau nak kelahi panjang tu nisbah kelahi lah. Yang kelahi ni kalau ikut saja nak sebut tu pasal memang duk kelahi dah. Yang ulama-ulama kita dulu dia tak bahas bab tu, mutasyabihat tu. Tak bahas lagi. Cerita intiqad jazim ni Allah memang ada. Bagi yakin dulu Allah ada sampai hang tenggelam hang ada. Sampai hang akan rasa, tu kita kan, sampai kita akan rasa
Kuat kepada Allah lah ada, aku ni asal tak ada, Allah lah bagi ada aku. Selagi yang tak dapat tu orang belum yakin ni. Itu dia ajak tauhid. Dia bukan ajak tauhid je ni, Allah tak arah. Kan? Tutup guru dulu dia ajak tauhid. Kalau faham Allah ada, macam mana nak iktiqad Allah Taala ada ni? Memang dia ada, dia wajib ada, dia sedia ada, kita asal tak ada, harus ada, mungkin ada. Itu siapa ada? Allah ada. Duk tengok ni, duk perasan rasa kita ada ke rasa Allah ada? Duk rasa Allah, aku ada langit bumi ada rasa ada Allah ada. Belum ni, belum dapat tauhid, belum ada i'tiqad jazim. Perbetik tu dulu. Perbetik tu dulu. Itu yang iman ni besar sekali ialah isbat wujud Allah Taala. Itu besar ni. Boleh yakin Allah ada, sedar Allah bagi hidup aku. Allah yang memang ada, aku ni dia bagi ada aku. Alhamdulillah. Baru ada tauhid, baru ada i'tiqad jazim Allah Taala. Kalau sedar nak buat apa ya? Hati itu tak ada rasa perasaan dengan Allah Taala lagi. Belum ada i'tiqad jazim dengan Allah Taala. Belum ni. Belum ni. Asal nak sebut ni kaedah tutup guru ajar kita tu yang dengan tertib dia ajar wujud, qidam, baqa. Dia ajar ikut tertib satu-satu betul. Bagi hadap betul. Walaupun baru belajar wujud, wallah. Akidah yang ada tu memang kalau dia zikir la ilaha illallah tu dia akan istilahnya tenggelam diri dia daripada hadir dia, bahkan terlalu kuat hadirkan Allah bagi ada aku tu sampai tenggelam rasa dia. Itu ayat lah kan. Bab ni dia bukan ayat kan, dia sampai rasa faham Allah. Yang kita kena riadah, kena latihan tu. Tentu selalunya tutup guru kita yang ajar tauhid ni bersama dengan tauhid ni, dia akan talqin dengan zikir kaedah waktu bersama tu dia bagi kita riadah zikir. Nak zikir apa? La ilaha illallah. Waktu nak buat apa? Bawa mana la ilaha illallah tu, antara umum kita dah sebut maujud, ma'bud, maksud tu. Bawa maujud tak mana? La maujud illallah, tak ada yang wujud melainkan Allah. Aku ni Allah bagi wujud aku. Aku asal makdum, aku tak ada. Allah bagi ada aku. Tu jalan tu. Jalan tu. Jalan fikir. Bagi faham tu tengok. Nak cerita apa ni? Simpulan yang putus. Jadi kalau kita ni dengan Allah Ta'ala blur lagi, maksudnya bagi betul putus itu dulu. Oh dia, Allah memang ada. Sedar aja kita kepada keliling kita, aku ada ni, tak. Belum lagi putus kalau hanya sekadar aku ada. Apatah lagi, tak pernah rasa Allah bagi ada aku. Memang teruk lah kita ni. Ni sebab kadang-kadang iktiraf, kita iktiraf Allah lah bagi ada kita, kita asal daripada kecil besar, yang tu kita meraih kan, dan kita mengakui. Tengok gambar lah ni dulu lah kita kecil-kecil, ni zaman ni kita besar, ni dah tua. Contohlah kita mengaku tu, tapi hati ni nak mengiktiraf Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi ada kedai aku. Tak ada dengan kuat faham situ, putus situ, sedar situ, yakin situ, jazam situ, belum i'tiqad jazim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita i'tiqad jazam ni, bagi hati kita betul-betul boleh dapat hadir, faham betul-betul kata Allah ni memang dia wujud. Kita ni makhluk, semua Allah Ta'ala yang bagi wujud. Bahasa mudah makhluk ni asal semua tak ada. Lam yakun syai'am mazkura. Allah lah yang memang hakiki wujud, zati wujud, asal wujud, zatul kidam tu ayat-ayat yang disebut zat yang kidam, yang wajibul wujud. Kita ni asal Adam ni ada, Allah ni ada. Jadi untuk nama makrifah ni simpulan yang putus satu syarat, yakni pegangan yang teguh. Tu dia bagi syarahan. Maksud simpulan tu pegangan yang teguh. Jadi
dibahasakan simpul pasal apa? Pasal ibarat macam beberapa item yang banyak, nak kemaskan dia kena ikat, itu dipanggil simpul. Nah, masuk simpul pun bukan ikat dengan tali, tapi pegangan hati, itu dia kata pegangan yang teguh. Itu maksud simpulan yang putus, yang berbetulan ia dengan yang sebenar. Ini syarat kedua. Untuk nama makrifah mestilah tepat dengan realiti, bertepatan, berbetulan dengan yang sebenar. Masuk berbetulan dengan sebenar ni, bahasa kita tepat dengan realiti. Bahasa Arab dia muwafiqun lil haq ataupun muwafiqun lil waqi'. Ada tempat kita sebut mutabiqun lil haq, mutabiqun lil waqi'. Ada bahasa macam tu. Itu kena ambil bahasa sikit. Contoh macam mana? Ni siang malam? Siang. Memang siang. Betul. Itu nama mutabaqah lil waqi'. Itu kalau kata ni siang, memang yakin siang, memang rasa siang, memang siang pun, hak ni nama dia mutabaqah lil waqi'. Kalau kata malam, apa panggil? Jahil. Bahasa kasar sikit, bengong. Ni apa? Malam, bengong. Tak betul dengan realiti. Lelaki perempuan? Memang betul lelaki? Betul. Kalau kata perempuan, ayat kasar bengong. Kita buat gohir senang, cuba nak bagi faham wakil tu apa? Wakil. Malaysia sekarang dah bebas virus. Bebas virus. Okey, faham tu? Tak menepati wakil. Tak menepati wakil. Baru nak mula PKP, bebas virus. Contohlah kan, bebas virus maksudnya jadi kot, virus tu duduk bebas. Baru betul. Baru muka mutabaqah lil waqi'. Saya nak syarah apa tu? Nak bagi faham, bagi betul lah perkataan bebas virus tu. Bukan bebas virus tak ada kena virus, tapi bebas virus. Virus sedang duduk bebas. Mebak bermaharaja lela. Boleh faham kan? Yang tu juga beriktikad. Kata Allah ni dia Tuhan. Ar-Rahman alal arsy istawa. Takkan mana duduk, takkan mana berada. Saja nak pergi sana sikit. Macam tu ke wakil dah? Realiti macam tu ke? Berarti ria ke memang duduk di arah? Kalau dia kata ria, ahli syurga esok melihat Allah dalam syurga. Ahli syurga dalam syurga lah, bukan Allah dalam syurga. Tapi atas bayat melihat Allah dalam syurga. Tu Allah dalam syurga kan? Kata duduk di arah. Kan nak kelang kabut lah. Kan tak ada akidah lah. Kan kelang libu, muzabzib, sat ke sana, sat ke mari. Satu kalau ada orang yang pegang Ar-Rahman al-Arsy istawa ni, dia tak bisa jumpa ayat Quran lain kot untuk menafikan maksud istawa dengan mana berada, dengan mana duduk. Dia tak faham kot. Kalau dia kata mana turun pun, yang zilu Rabbuna, dia tak bisa jumpa ayat Quran dah hadis lain kot. Kau buta kot pasal itu. Kalau Wahbi dia kata memang buta, dia macam tak pernah tengok ayat Quran lain. Bahkan dia membutakan diri dia daripada tengok ayat Quran lain untuk dia tak i'tiqad Allah duduk atas arahan. Dia butakan diri dia. Ayat Quran sebut apa? Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Banyak ayat Quran yang menafikan makna berada di arah tu. Panjang bahasa dia, ada tempat dia nanti, cuma saya nak sebut tak mana ni, tak berbetulan dengan sebenar. Nak cerita tak berbetulan dengan sebenar. Macam mana orang Nasrani kata Allah Ta'ala ni tiga. Nabi Isa ni anak Tuhan. Kan tak merepek-merepek tu. Dia cerita ada, dia yakin jazam, tak ganjak lah. Pada dia ni satu item yang kena pegang kemas-kemas. Tapi apa yang dia pegang rupanya tak betul. Yang tu bukan makrifah, tu jahil. Bahkan atas salah berakidah, bukan saja jahil, kufur. Na'udzubillah. Satu tak betul dengan wakil, kufur. Benda yang betul tak i'tiqad pula,
Jadi syak, dhon, waham, kufur juga. Nauzubillah. Pasal nak kena yakin mestilah yang betul tepat dengan realiti. Mengiktikadkan Allah duduk di arah bukan tepat dengan realiti. Bahkan dia adalah sangkaan yang diragui, yang pada i'tiqad Wahabi itu. Ahli sunnah wal jamaah bukan makna berada, bukan makna duduk, subhanallah, tapi sabit istiwa. Yang tu kena faham juga. Jangan menafikan istiwa. Pasal yang tu ayat Quran. Ayat Quran tak boleh nafi. Tapi mengartikan istiwa dengan mana berada, dengan mana duduk, tu yang kita nak tolak. Pasal menafikan istiwa, menafi ayat Quran, kufur. Nauzubillah. Salah juga tu. Jangan terlajak jadi menolak. Jangan menerima bulat mentah sampai jadi ayat muhkam sedangkan dia mutasyabih. Hadanallah ila siratil mustaqim. Maka adalah dalil itu habis. Dan daripada dalil lah, tu syarat ketiga. Jadi untuk nama ma'rifah ni, i'tiqadun jazim mutabiq lil haq, mesti an dalil, mesti pegangan yang kemas, teguh, tak ganjak-ganjak, istilahnya yakin, tak ada syak, dhon, waham. Lepas tu mutabaqah lil waqi', lagi an dalil, berdalil. Dalil dua masyhur kita sebut, dalil akli, nakli. Dalil nakli tu khas nak sebut itu. Al-Quran, dalil nakli, kena faham macam mana dilalah Al-Quran boleh dipaham itu adalah dalil. Yang tu kena faham. Pasal dia dalil dengan Quran kena faham semua uslub bahasa, semua uslub pendalilan nas dengan teks. Apa kaedah nak faham teks? Tak reti berdalil ayat Quran. Walaupun sebut ayat Quran, sebut Ar-Rahman ala arsy istawa, dalil Allah Ta'ala bodoh. Maksudnya apa? Tak reti berdalil dengan Al-Quran. Macam mana nak faham dilalah daripada istawa dengan mana berada, dengan mana jalasa tu. Bukan makna jalasa dan istaqarra, bukan. Tapi dia yakin mana istaqarra dengan jalasa. Bodoh. Bahkan atas salah tu kufur. Nauzubillah. Saya nak sebut apa? Dalil nakli bukan terjemah. Dalil nakli kena faham kaifiat istidlal. Untuk saya sebut, kalau dok faham istawa dengan mana berada, dengan mana duduk, kapal Nabi Nuh waktu air surut, Quran sebut wastawat alal judi. Istawa. Mana apa istawa? Kalau makna bersemayam, kapal Nabi Nuh bersemayam atas bukit Judi. Istawa. Mana macam tu kan? Mana duduk atau bukit Judi? Kapal boleh duduk, kan? Terduduk kau. Kapal berada atau bukit Judi, ada mana istawa dengan mana berada. Kapal bukan ada laut bukit Judi. Dia berlayar di laut. Untuk apa mana istawa? Mesti ada mana. Sabit istawa alal judi. Macam mana sabit Allah istawa alal arsh. Tapi mestilah ada makna istawa yang betul tepat, mutabaqah lil waqi'. Jangan faham bodoh-bodoh. Ambil faham makna yang tak sepatutnya, takkan. Kapal Bahtera Nabi Nuh tu istawa dengan mana bersemayam atau bukit Judi. Biar betul. Saya kata begitu siapa? Pasal istawa. Ar-Rahman ala arsy istawa. Jadi apa yang sepatutnya dipaham pada istiwa sana, siapa sepatutnya dipaham dengan istiwa sini, mesti pahaman yang betul selayaknya dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan faham duduk yang layak. Tu pun duduk yang layak lah, tak bukit Judi, kapal Nabi Nuh. Bersemayam yang layak, tak betul. Mesti ada makna istawa yang layak. Mesti ada makna istawa yang layak ke Allah Ta'ala. Istawa yang layak pada kapal Nabi Nuh. Ada sikit ke sana.
Ini yang kita, kalau Wahabi dia buta mata dia daripada melihat ayat Quran ni. Mudah-mudahan orang telah celik yang mata kita, celik yang mata hati kita. Memang ulama kita kalau bahas, kalau jenis kelahi kan, dia kelahi lah apa tu. Satu buat keluar. Asal nak sebut ialah mesti jazam mutabik lil haq, tepat dengan realiti tu kan. Satu kalau sebut dia ni kaki ayam. Takkan memang kaki ayam, memang kaki dia 3 depan 1 belakang. Aku tengok dengan mata aku. Bodoh betul. Kalau kita cakap pun kita gelak je. Dah dia ni tak kerti tu. Dia gaduh nak bagi faham kaki ayam tu 3 depan 1 belakang. Boleh faham tak apa dia kaki ayam tu? Bukan macam tu maksud kaki ayam. Kalau pagi tadi pagi kita makan sup kaki ayam. Tu memang kaki ayam betul. Itu memang 3-1. Tak ada kita pegang tunjuk dah. Ni lah kaki ayam. Yang tadi kaki ayam itu kan kaki ayam yang ni, tapi kaki ayam tu sabit, tapi bukan kaki ayam ni. Saja nak sebut tu. Yang tu lah benda-benda yang kena bagi penjelasan macam tu kat aku baru nak faham. Pasal saya punya pengalaman mengajar kadang ada dalam YouTube, ada dalam Facebook apa. Tambah saya duk ngajak dulu saya duk sebut sini. Dulu duk Kelayu Wahabi pun kita Lord Ranger seorang-seorang kan. Masuk dalam YouTube tu dia kena serang. Saja nak sebut tu, dah sebut bab tu saya nak sebut lagi. Kita cerita bab-bab majah kaki ayam apa. Nak kata yang ni bukan makna zahir yang boleh dipaham. Ya Allah, dia orang tak faham pelik Allah. Benda depan mata dia tak faham. Betul, saya panjang nak itu lagi cukup lah. Saya tak syarah kitab lagi, saya syarah Wahabi. Tapi dah sebut tu dia geram. Masa nak pergi faham tu, mestilah untuk nama ma'rifah ni jazmu mutabik liha an dalil. Saya nak sebut tadi dalil nakli ada disiplin dia. Satu kaedah kita nak bagi faham akidah ni rujuk ulama. Quran bagi panduan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bodoh tanya ahli zikir. Dengar elok. Bukan bodoh tanya dalil. Bukan. Tak reti pergi tanya dalil. Bukan. Bodoh tanya ulama. Macam ulama dia tahu apa nak faham. Bagi dalil ke hang dengan hang terap. Satu pegang kuat ayat Quran tu kan. Orang tak kata fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, in kuntum ta'lamun tu kita sebut tu. Jika kamu bodoh, mu tak reti, tanya untuk guru alim ulama. Disebut ahla zikri, tu pun syarah banyak tu, sebut mudah tu. Tanya ahla zikir. Besar tu apa maksud ahli zikir tu. Jadi ahli zikir, ahli yang tak suka zikir, ahli yang tak mau zikir. Yang ni tak boleh pakai. Tambah ahli yang kata zikir Allah ni tak ada, tak boleh pakai. Apa? Suruh tanya ahli zikir. Apa orang ahli ilmi? Dia boleh idrak siapa mazkur tu ahli zikir. In kuntum ta'lamun tanya ahli zikir. Bukan in kuntum la ta'lamun fas'alud dalil. Kan? Tanya dalil. Tak. Kalau bagi dalil pun apa dalil? Misalnya makan batai puasa. Sebut satu hadis. Kalau sebut ke kan dia faham. Dia kena terjemahlah. Dalil bukan kena terjemah. Hang kena faham istidlal tu, mubtada, khabar. Ya, apa hukum isap rokok? Haram. Mana dalil? La dirar. La darara wala dirar. Apa tu? Astagfirullah. Tak dalil, bagi dalil tak faham. Boleh faham tak semua? Jadi yang kata apa hukum isap rokok? Haram. Tinggal. Mana dalil? Tengok atas bawah. Hang nak dalil kan nak hukum. Okey. Kata aina Allah. Saja tu saya buat tu kan. Aina Allah? Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Saya bagi dalil. Oh. Fi sama. Itu satu jawapan. Aina Allah? Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Aina Allah? Inna Allah ma'ana.
Aina Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aina Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aina Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kau nak aina ke mana lagi? Jadi dalil nak faham apa? Itu yang pas'alu ahla zikri, jangan pas'alu dalil. Pas'alu dalil bagi jawapan tu. Habis apa maksud? Takkan nak kata duduk dengan aku, Allah Ta'ala hampir, takkan nak jawab itu. Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala amin tu mampi sama di langit, ala arash. Betul? Nak jawab mana satu? Itulah, jangan tanya dalil. Betul jawab? Tanyalah ahlal zikri, ahlal ilmi. Sikit ke sana, sikit ke sana, sikit ke sana. Satu, kita ngaji, saya ngaji pun tutup guru, kalau orang tanya masalah kan dia bagi jawapan, dia tak payah sebut dalil, tak payah sebut hadis Quran, hadis ni, tak ada. Saya punya pengalaman ngaji tutup guru yang tutup guru ni apa, kalau kita main lambat sembahyang Jumaat tak dapat satu rakaat pun, kita main ni lambat dah kena PKP, ambil wuduk, dia pagar lagi, lompat kot belakang dapat masuk masjid. Itu imam macam saya akhirah, kita buat Allahu Akbar, nak tambah buat 4 ke 2? 4. 4 mujur lah, saya buat betul, cukup. Tak gaduh hadis riwayat kerepuk ayat Quran. Farka'u ma'ar raki'in. Tak ada pasal 3 muka je untuk solat, tak payah 4. Walaupun niat sembahyang Jumaat, tambah 4 rakaat, tambah 2 tak sah. Syarat dia mesti dapat sekurang-kurang 1 rakaat, rokok mesti dapat dengan imam 1 rakaat, baru dapat rakaat, baru dapat Jumaat. Tak dapat apa-apa rakaat, walaupun niat Jumaat, tambah 4. Tak payah tanya dalil, tanya ahla zikri. Okay, lalu itu dia orang ni masalah zaman ni apa? Mana dalil? Setiap ujah mesti ada dalil, setiap ujah mesti ada dalil, setiap ujah mesti ada dalil. Itu yang jadi kelang kabut. Pasal kaedah kita bukan kita nak menafikan dalil, tak, tapi bukan kaedah kita setiap orang bagi dalil, kan? Bukan semua orang boleh faham dalil. Hatta kadang dalil akal pun kita bagi, dia tak kerti nak berdalil. Kita akal pun dia tak faham beza hukum adat dengan hukum akal. Itu tak masuk akal. Sikitlah apa saya nak sebut, tak saya sebut kan. Nak kata kaedah kita ganan tak payah dalil. Fas'alu ahla zikri. Misal Nabi Rasul datang, dia kata apa? La ilaha illallah. Cukup. Percaya tak dia Nabi Rasul? Percaya. Dia kata siapa Allah, siapa ilah? Allah saja ilah. Lain makhluk tak ada sifat ilah sama sekali. Siapa kata? Rasul. Amantu billahi wa rasulih. Ahla zikir. La ilaha illallah. Cukup. Selamat. Selamat. Apa dalil? Cari. Pula tu hang pandai mikir ya. Satu, ada badui tanya macam tu kat Rasulullah. Anta ya Rasulullah, anta Muhammad, adakah engkau yang kata Allah ada dalam kita? Naam. Itu kau apa yang kau ajak kami ni nak pergi, kau jumpa datang kami ni nak ajak apa? Ajak la ilaha illallah. Ini dalil. Dia tarik unta, menunjukkan unta. Tapi Rasulullah bagi dalil ke mana? Tapi ada orang tak faham tu. Tarik unta, menunjukkan unta. Makhluk, menunjukkan khalik makhluk. Masya-Allah. Dalil tu. Kalau nak dalil, tapi kalau ikut macam mana? Tak payah dalil. Tanya fas'alu ahla zikri. Terima je Rasulullah. Dah faham apa betul dia? Rasulullah pun betul ke dia Rasulullah? Dalil ke dia. Ummi sebut ayat Quran, masya-Allah. Ahli sastra pun tercengang. Tambah pula orang yang tak bukan ahli sastra. Kita boleh tahu pasal tengok rupa ahli sastra semua pucat jumpa Rasulullah. Dicabar pula untuk datang dengan Quran. Satu pun tak boleh lawan cabaran Rasulullah. Kalau ada yang sambut pun tersungkur depan tu menunjukkan kegagalan untuk mencabar Al-Quran.
sikit. Asal nak bicara kaedah kita, macam mana pun nisbah nak belajar, untuk jadi arif mesti al-jazmu mutabiq lil haq an dalil. Yang tu yang ilmu satu-satu belajar ni. Dalil ni kita kata ulama pun boleh. Macam mana? Tak. Kaedah asal dalam kitab an dalil ni dalil lah, bukan ulama. Tapi kaedah nak tanya sesuatu bodoh, tanya ahli zikir. Pasal dia akan tahu apa yang nak bagi jawapan kat kita. Dia nak bagi dalil ke, dia tak bagi dalil ke. Dia pakar, dia ahli zikir. Kita pergi cari dalil, mesti jelas masuk parit. Untuk kereta rosak, jumpa pomen ke, beli spana. Bagus, pandai. Pomen akan cerita nanti nak buat apa. Yang tu baru pergi beli spana kalau dia suruh beli spana. Dia kata, pergi beli spana bunga, saiz 6. Ada 6? Ada. Pergi cari kedai ni. Pergi cari. Pasal pomen bagi panduan. Jangan hang-sangang pergi cari. Ada masalah, pergi bengkel, tanya pomen kata apa? Pakai cakap pomen. Jadi kena tukar minyak hitam, tukar. Ikut cakap pomen. Apa dalil? Cukup saya cukup misal macam tu kan. Apa dalil? Ada pula kaedah dalil. Dia tahu ada pengalaman banyak. Kalau sebut pun tak faham. Tambah pula tak faham saya tak sebut macam-macam lagi. Tapi pastikan pomen tu betul-betul pomen. Tu ahli zikir tu. Kalau kaki kelentong habis okey. Jadi nak kata dalil tu pergi pada ulama tak? Dalil ni memang dalil atas kata akli nakli. Itu nisbah belajar untuk dapat makrifah. Saya duk bincang sebut tadi, kalau tak reti tanya ulama. Kalau nak kata atas kata huraian antara dalil tu ulama, ya betul. Tapi kalau takrif ni dalil ni ulama tak. Dalil ni dalil betul. Tapi antara kaedah kita nak selamat, tanya dalil tu ulama, ya betul. Pasal ulama lah dalil untuk kita boleh faham dalil. Itu kan. Ulama lah dalil untuk kita boleh faham dalil. Tanpa ulama, dalil kita takkan faham. Ya. Adalah dalil itu dua perkara. Itu dulu. Jadi sambung nanti dalil. Jadi kita nak faham ni apa? Awaluddin ma'rifatullah, ma'rifah 3 syarat, jazmu, i'tiqadun jazim, mutabiqun muwafiqun lil haqqi an dalil. Allahumma salli wa sallim ala. Itu asal. Soalan mana? Dalil nakli tadi mesti faham ke apa? Dalil nakli yang Mesti faham dilalah. Dilalah dan kaifiat berdalil. Dalil nakli mesti faham dilalah, bukan faham terjemah kan? Terjemah tak boleh faham. Apa nak sebut? Tuan saya buat misal. Sembayang kita mazhab Syafi'i kena usolli. Kenapa usolli? Innamal a'malu binniyat. Faham tak? Tu bagi dalil pun tak guna. Kau sikit. Oh, dilalah. Dilalah tu cara dalil kalimah dalam Quran tu untuk dipahamkan dengan makna yang sepatutnya. Itu dilalah. Kaki ayam boleh faham kaki ayam dengan mana tak pakai kasut. Itu dilalah. Boleh. Itu kata dalil nakli mesti faham dilalah dia. Maksudnya macam mana cara dari segi kaedah tata bahasa sastra untuk menunjukkan makna tu makna macam ni. Itu dipanggil dilalah.
Itu antara kaifiat untuk faham dilalah. Mana am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, ni muawwal, ni muhkam, mutasyabih. Itu antara kaifiat nak faham dilalah. Yalah. Tak faham tu tak faham nasikh, mansukh. Nak kenanya dah. Hang bukan ahli zikir, hang faham mana nasikh, mansukh. Am, khas, mana am, mana khas hang tak faham. Mana hakiki majazi hang tak faham. Isti'arah hang tak faham. Cerita ikat-ikat siput tu pun tak faham lagi. Contohlah kan. Betul sekali lalu. Lain. Simpulan yang betul ni panggil isti'arah. Atas nama simpulan macam tali isti'arah, macam tali yang diikat. Isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Boleh juga tu dia atas nama macam tali yang diikat. Dia panggil isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah. Dia ada pelajaran itu. Dah tanya saya sebut itulah. Isti'arah tasrihiyah. Apa dia pula tu? Isti'arah tamsiliyah pula. Dengar ya. Dah tanya jawab itu pelajaran lain lah tu. Contoh misal saya sebut nak kata tamsiliyah. Kita belanja jalan orang salah RM1. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Macam mana satu biji benih tumbuh satu tangkai, tumbuh ada 7 tangkai, satu tangkai 100 biji. Satu tangkai 100 biji, 7 tangkai. Ni isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah. Jadi wajah syabah ni semua. Mesti ada. Setiap tasbih ni dia mesti ada wajah syabah. Cuma ada musyabah, musyabah bi, ada yang kena buang, ada yang hazaf, ada lawazim, ada pelajaran dia. Itu yang contoh-contoh ikat, macam ada item kena ikat, macam simpul, nak memahamkan wajah syabah itulah tu. Wajah syabah. Ya. Wajah syabah ni kalau akidah tu kita simpul, kalau yang apa, kalau tali tu kita simpul, kalau akidah ni kemahan dia tu. Ya. Ya. Jadi maksudnya kalau kata wajah syabah dia tu, kalau katalah kayu, batang kayu ada 20 batang, kena ambil tali, ikat, kemai-kemai. Ini nama dia akidah kan. Akidah asal lughah. Jadi kalau dalam bab pegangan ni, dia bukan kayu nak ikat-ikat, tapi setiap satu item tu, bab wajib, bab mustahil, bab harus, apa dia wajib pun wujud, kidah, bakok, satu tu item tu ambil kemah-kemah berdalil, hujah, alasan, pegang elok, tak ganjak lah. Itu wajah syabah ni. Kalau orang guna macam tapak foundation, akidah tu menggunakan foundation. Faham sudut mana? Ya, satu sudut, ya, dia foundation. Cuma atas ambil bahasa akidah tu mana simpul tu. Nak faham simpul. Foundation, simen mana ada simpul-simpul. Boleh faham? Dari segi dia asas tapak, ya, betul. Tak nafikan tu. Tapi akidah atas bahasa mana simpul. Nak faham macam mana simpul ni? Bekah. Bila bekah mesti ada benda nak dibekah. Jadi akidah mana bekah, mana bekah, bukan foundation. Untuk faham simpul itu bekah. Ya. Tapak dari sudut kata tak ada dia jatuh. Tak boleh pakai. Bangunan 20 tingkat, tapak tak kemas, tak ada foundation, tak ada akidah, boom. Pegang, pandang pada sudutnya ni, yang ni wajah syabah dia dari sudut tak terpakai. Selain dari kalau akidah tak betul, amal banyak macam mana pun ditolak sama sekali. Maksud apa? Foundation tak kemas, piling tak elok, runtuh. Bandingan dengan kita sebab kata dia kabina'il ala maujin, seperti buat bangunan di atas ombak. Ombak buat bangunan atas. Wahabi ke? Senang. Sat sana, sat sini, sat atas langit, sat atas arah. Lepas tu turun pula ke bumi. Lagi atas dah atas arah lah. Lalu makan Nabi. Okey. Siap.
Jadi dia ada angle lain nak faham. Sibah nak faham teras usul, ya situ. Tapi nak bagi faham simpul, mesti faham dengan mana ikat bekah. Itu dia bukan nafikan faham usul tu, foundation tu, tapi faham nak simpul tu, nak bagi faham tu mana. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.